Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata dia, yuhaddithu an abihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, naddarallahu amra sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa balaghaha farubba hamilin fiqhin ila man huwa afqahu minhu salasun la yughillu alaihinna qalbu muslimin ikhlasul amali lillah wa munasahatu a'immatil muslimin wa luzumu jama'atihim fa inna ad-da'wata tuhitu min waraihim atau kama qal. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata hadis ni dia ambil daripada ayah dia. Dia ambil daripada ayah dia, dan ayah dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ni Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi ni. Dia kata ada satu hadis, diriwayatkan hadis ni, dan hadis ni diambil daripada ayah dia, dan ayah dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, naddarallahu amra sami'a maqalati. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala akan bagi cerah, akan bagi cahaya wajah orang-orang yang selalu duk dengar kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan bagi cahaya, Tuhan bagi cerah. Nadhara, nadhara ni makna dia berseri-seri. Dalam Quran tuan-tuan pernah dengar, wujuhun yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Nadhirah kita buat nama anak kita perempuan, nadhirah kita bubuh. Dad nun dad ra, nadhara tu. Tapi mai kat kita ni duk nama nadhirah bagus dah, tapi bagi nadirah pula kat dia. Nadir. Nama nadhirah bagus dah. Nadhirah ni maksud apa tuan-tuan? Maksud bercahaya. Cahaya tu cahaya syurga. Tuhan kata dalam Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Yang kata orang-orang ahli-ahli syurga ni wajah mereka ni sentiasa bercahaya. Apabila mereka melihat Allah, bertambah-tambah cahaya wajah mereka ini. Dalam hadis ni Nabi kata, naddarallahu amra sami'a maqalati. Nabi kata Allah Ta'ala bagi cahaya. Tuhan memperindahkan,
Tuhan bagi berseri-seri wajah orang-orang yang selalu duk dengar hadis daripada Nabi SAW. Satu. Yang kedua, Nabi kata fawa'aha, bukan hanya dia dengar, tetapi dia berusaha untuk nak faham hadis Nabi tu. Tu dia mula ketat sikit yang kata piawaian tu. Tadi cantik lagi, dia kata dengar, dia kata muka nampak berseri dah, kata. Dan dia cuba nak faham. Tuan-tuan, kita ada sahabat kadang-kadang duk baca muntakhabul hadis, muntakhabul ahadis tu, kitab muntakhab yang jemaah, sahabat jemaah tabligh kita duk baca tu. Depa duk baca berum duk baca tak ada duk hurai apa kat kita apa semua. Kadang kita faham, kadang kita tak faham. Yang tak faham tu kalau boleh pergi cari jalan untuk nak bagi faham, pasal masuk dalam kriteria ni. Ni duk dengar macam tu, dia tak wallahu alam mangkit balik macam tu ya. Patutnya kita tu, apa dia kata ni, baca hadis tu apa kata, angkat tangan ke apa sikit, kata ni Syekh, tadi baca hadis ni dia cerita apa tadi? Saya baca sudah, dengar sudah, dia kata tu kat kita. Yang cakap banyak, ada suruh baca ikut, ada baca kan. Nabi kata fawa'aha, dia berusaha untuk dia nak faham. Kemudian Nabi kata wa hafizha, dan dia mengapai. Mengapai ni bukan mengapai sebiji-sebiji macam tu. Maknanya dia tahu malam ni cerita apa yang tu. Sekurang-kurangnya kalau dia nak pakai kasut, dia nak balik rumah sehari ni, tah mana ada sahabat baru sampai di surau ni, sahabat kata malam ni balik lambat. Dia kata kuliah tadi ni. Kuliah apa? Dan kuliah tentang hadis. Hadis ustaz cakap apa kata? Hadis ustaz cerita macam ni. Dia tahu, tuan-tuan. Maknanya apa? Dia mengapai benda tu. Dia faham benda tu. Kemudian waballaghaha, dan dia sampaikan. Bukan takat habis dalam surau ni lah. Bukan takat masuk, dia duk dengar dalam surau, dia faham, dia dengar dalam surau, dia boleh duk hafal, dia langkah-langkah benda surau lupa. Bukan macam tu. Maknanya dia ada dalam diri dia, hadis ni aku nak cerita kat orang. Ataupun dia tak teringat waktu tu, tah esok ke ataupun lusa ke dia jumpa kawan-kawan dia, sembang-sembang kena topik yang topik tu bersesuaian dengan hadis yang kita baca malam ni. Ke anak siapa-siapa kata, Haji saya nak bubuh nama anak saya Nadhirah, Haji. Nadhirah. Malam tu ustaz ada sebut. Dan ustaz sebut apa? Cerita tentang siapa duk dengar hadis Nabi, Allah Ta'ala bagi cahaya muka dia. Nadhirah lah cahaya ni. Kemudian mengapai, kemudian cerita ke orang. Tuan-tuan nampak tak? Kadang-kadang dia main macam tu. Jadi itu di antara kriteria Allah Ta'ala, dia nak bagi cahaya kepada kita. Daripada hadis ni juga dia nak abang apa kat kita? Nak abang kata itulah orang yang akan menjadi calon kepada penghuni syurga. Sebab dia nak dengar hadis Nabi, dia seronok dengan hadis Nabi. Yang mana hadis Nabi tu dia dengar, dia cuba nak implement dalam diri dia. Ini satu benda yang Allah Subhanahu wa ta'ala cukup suka. Bukan takat cukup suka, hatta Nabi pun mengiktiraf orang ni kerana nak menghidupkan sunnah dan juga hadis dalam diri dia. Sehingga kan Nabi kata, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi kata barang siapa yang cuba nak hidupkan sunnah aku, dia dengar hadis, dia cuba nak beramal, dia dengar hadis, dia cuba nak terjemahkan dalam kehidupan dia. Nabi kata orang-orang yang macam ni faqad ahabbani, depa ni adalah orang yang suka kat aku, orang yang cinta dekat aku. Dan Nabi kata man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang suka, siapa yang cinta, siapa yang kasih kepada aku, dia akan duduk dengan aku dalam syurga. Nabi kata. Tuan-tuan, bukan mudah kita nak duduk dengan Nabi. Nak masuk dalam syurga pun susah, nak duduk dengan Nabi pun lagi susah. Tapi Nabi bagi macam tu. Nabi bagi satu garanti dekat kita, satu jaminan. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi, benda ni tuan-tuan, dia kena ada keinginan yang tinggi. Yang tu aja. Kalau ada keinginan, kalau ada mujahadah, kita boleh buat. Tapi kalau tak ada hati, tak ada keinginan, dengar hadis macam mana pun, dia masuk telinga kiri, dia keluar telinga kanan macam tu ya. Dia tak rasa nak buat.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, Nabi kata farubba, Nabi kata boleh jadi hamilin fiqhi ila man huwa afqahu minhu. Nabi kata sampaikan kepada orang, jangan simpan dekat kita aja. Tuan-tuan duk dengar kuliah di sini berapa tahun dah, jangan sampai kat tuan-tuan saja, sampaikan kepada orang. Orang yang kita nak sampaikan tu macam-macam punya lapisan. Yang paling dekat dengan kita siapa tuan-tuan? Orang puan kita di rumah. Yang tu aja. Dengar malam ni satu hadis, balik pergi sampai kepada dia. Sebelum nak tidur ke apa, sambil-sambil duk kibai katil tu apa semua, duk Sat kata, apa dia, pasal apa bang? Duduklah Sat. Benda apa ni? Tadi dengar satu hadis di surau ni, bini kita tepuk dahi. Amboi, jadi ustaz pula malam ni. Habis tuan. Habis tu tak apa, tidur tak ya. Dan sampaikan benda tu. Korang-korang bila kita dah mula sampaikan, dia akan rasa, nak sampai kepada anak-anak pula, dia akan rasa, orang kata apa, rasa kekuatan untuk kita sampai pula kepada kawan-kawan, masuk dalam WhatsApp group kawan-kawan sekolah rendah, sekolah menengah, kawan-kawan universiti. Tu benda-benda macam tu. Bukan tunggu jadi ustaz tuan-tuan. Yang tu di mana kita ada kesempatan, kita manfaatkan. Pasal Nabi sebut benda macam ni. Nabi kata sampaikan kepada orang. Dan Nabi kata warubba hamilil fiqhi ila man huwa afqahu minhu. Nabi kata satu benda yang kadang-kadang boleh jadi orang yang mendengar itu lebih memahami daripada orang yang menyampaikan. Nabi kata macam tu. Tuan-tuan, duk ada depan saya ni, saya pun tak kenal, duk ada depan saya ni. Kadang-kadang duk ada depan saya ni guru hadis. Bila saya baca hadis ni, dia duk senyum macam tu. Dia tahu dah hadis tu. Nabi kata tak apa, sampaikan benda tu, tak ada rugi apa pun. Nabi kata. Dan Nabi kata thalathun la yughillu alaihin. Nabi kata ada 3 benda. Yang 3 benda ni orang jarang duk dengki kepada 3 benda ni. Tuan-tuan, orang kalau dengki kat kita ni tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa kalau orang dengki kat kita. Sebab itulah dalam Quran, dalam Mu'awwizatain, dalam antara 2 surah Mu'awwizah, kita duk baca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq tu, suratul falaq Mu'awwizah tu, last sekali wa min syarri hasidin idza hasad. Tu ayat tu. Tuan-tuan duk baca tu, kalau orang dah mula hasad, habis. Sebab itulah orang yang mula hasad ni tuan-tuan, bila dia dah mula dikawal oleh syaitan, dia boleh buat lebih daripada apa yang kita gambarkan. Ni orang yang hasad ni, bukan takat dia tengok kita nak bagi kita sakit, malah dia akan sanggup untuk melihat kita mati. Pasal itulah ada cerita sihir. Bukan kata sihir ni orang yang menjadi musuh. Kadang-kadang sihir kepada adik-beradik, kadang-kadang sihir kepada keluarga, kadang-kadang sihir kepada isteri, sihir kepada suami, sihir kepada ibu bapa. Pasal apa tuan-tuan? Pasal yang kata ni hasad duk ada dalam diri ni. Hasad duk ada dalam diri. Bila dah mula hasad, hang buat macam mana sekalipun, di luar nampak senyum, tapi dalam hati ni dendam kesumat yang duk ada, dia nak bagi kita mati. Benda ni tuan-tuan, kalau mai kat kita ni, dia bukan kira hang siapa, dia bukan kira hang ustaz, dia bukan kira hang tahu agama, siapa-siapa boleh kena benda ni. Dan Nabi kata ada 3 benda yang orang jarang hasad. Nabi kata apa? Yang pertama, qalbun muslim ikhlasul amali lillah. Nabi kata nombor 1, kalau kita buat amalan, kita buat amal ibadah, kita ikhlas kepada Allah. Tak ada orang hasad kat kita. Kita dah sembahyang maghrib tadi ni, kita tak tahu apa orang di kalangan kita yang ikhlas, kan? Kita tak tahu. Dan orang yang ikhlas tu pun dia bukan nak tunjuk ke orang kata dia ikhlas. Tentu ada dengki kat orang, saya dengki betul kat dia Ustaz. Oh, dia buat kerja semua ikhlas Ustaz. Walaupun dia kerja takaful ikhlas. Ada main macam tu? Ada tuan-tuan? Tak ada. Tuan-tuan nak baca Quran tengah malam, tuan-tuan nak bangun tengah malam, tak mau bagi siapa tahu, tak ada siapa nak dengki. Melainkan kalau tuan-tuan bukan kerana Allah, yang tu orang dengki ya. Tapi cerita kat orang pula, kata semalam hujan, pukul 4 pagi.
Haji tahu mana kata hujan? Lah itulah saya ni waktu tu saya duk baca Quran. Ya tak nampak tuan sekalian. Waktu tu saya baca Quran. Saya selalu waktu tu memang tahajud apa semua. Tu duk cerita lagi tu. Dia bukan cerita bab hujan, cerita bab Quran dia. Orang dengar menyampah, bukan kita degi menyampah tu kat dia ni. Ikhlas kepada Allah. Tuan-tuan, kita buat amalan ikhlas, tak ada siapa nak dengki. Melainkan kita nak tunjuk kepada orang yang tu orang dengki. Tuan-tuan buh duit dalam tabung, masuk dalam masjid ni buh duit dalam tabung, tengok kiri kanan tak ada siapa, tengok CCTV pun tak ada, duk tala mai ikut tabung, kita pergi pelpas dalam tu RM50, tak ada siapa tahu. Dan tak ada siapa pun yang berasa dengki kat kita, tak ada. Tapi nak pelepas dalam tu 50 tu yang kadang-kadang tu dia bagi lama sikit tu, nak bagi orang tengok 50 tu. Kalau 5 rupang dia pelepas nyap ya. 50 tu. Dan yang kedua Nabi kata munasahatu a'immatil muslimin, memberi nasihat kepada pemimpin orang Islam. Tak ada siapa nak marah. Bagi nasihat. Tuan-tuan, Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika mana dia diminta untuk nak bagi nasihat kepada Husni Mubarak, Presiden Mesir dulu ni, orang kagum, tak ada siapa pun dengki kepada dia. Bukan kata orang Islam saja dengar, malah paderi-paderi, pendeta-pendeta pun dengar. Dan juga mereka rasa seronok. Pasal apa? Pasal satu orang pemimpin boleh dengar kata-kata ulama'. Dan ulama' ni pun dia memberikan nasihat penuh dengan keikhlasan, dengan kata-kata dia yang lembut. Tak ada siapa marah, tuan-tuan. Kita pergi nasihat pengurusi surau, tak ada siapa marah. Kita pergi nasihat tu imam, tak ada siapa marah. Kita duk pergi nasihat ustaz, tak ada siapa marah. Yang marah ni pasal apa? Duk maki pemimpin, yang tu orang marah. Tak betul kopak, dia keluar macam-macam. Yang tu orang marah, tuan-tuan. 3 benda. Dan yang ketiga, Nabi kata waluzumu jama'atihim, orang yang suka duduk dalam masyarakat ni. Yang ni tak ada siapa dengki. Tak ada siapa dengki. Dia duduk dalam masyarakat, masyarakat perlukan pertolongan, dia tolong. Dia tengok ada kenduri kenara, dia rajin duk pi. Dia tengok ada di mana ada orang sakit, dia rajin duk pi ziarah. Dia tengok ada kematian, dia offer diri dia apa yang boleh dia bantu. Dia nak angkat mayat ke, nak tolong mandi mayat ke. Orang yang suka berjamaah, orang yang suka bermasyarakat, tak ada siapa dengki. Orang suka lagi ada, tuan-tuan. Melainkan kalau dia mempunyai agenda yang tersendiri, yang tu dia dengan Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, penghujung hadis ni Nabi kata apa? Fa inna da'wata tuhitu min waraihim. Nabi kata kadang-kadang dakwah kita nak mengajak orang ni mungkin dengan cara macam ni untuk orang nak ikut dakwah kita. Tuan-tuan nampaklah. Kita duk buat amalan ikhlas ni, ada orang duk perhati rupanya. Kita duk buat habis daripada semayang maghrib, habis daripada semayang ba'diyah maghrib. Ustaz tak main malam tu, kita buat pula mangkit 2 rakaat buat semayang taubat. Sorang-sorang kita. Kita bukan nak tunjuk ke orang. Kita pergi cari dinding mana-mana yang orang tak apa nak nampak kita. Rupanya tuan-tuan, ada orang duk usah kita. Usah atau usah? Usah ni tengok. Orang Pulau Pinang lah panggil usah. Ada duk tengok, haji ni pergi mana, nampak macam nak pergi ambush satu macam. Dia pergi cari dinding, tengok tak ada siapa. Dia pun Allahu Akbar, semayang 2 rakaat. Duk tengok, sagi habis 2 rakaat dia mangkit pula 2 rakaat dia semayang pula, duk tengok. Rupanya tuan-tuan sekalian, orang yang tengok tu dia tersentuh dengan keikhlasan tu haji ni, dan menjadikan dia juga nak jadi macam mana haji ni untuk melakukan amal ibadah lebih daripada yang diminta oleh Allah Ta'ala. Boleh jadi itu dakwah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apatah lagi kita duduk dalam masyarakat, itu dakwah, tuan-tuan. Jadi itu di antara mukaddimah kepada kuliah kita pada malam ni. Saya baca hadis ni. Kenapa saya baca hadis ni? Kerana hadis ni dah yang telah dimuatkan di dalam setiap jilid kitab yang dikarang oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Kalau tuan-tuan kajian nanti lepas ni, kalau ada masa pergi cari Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitab Bahrul Mazi. Saya tak tahulah macam mana Haji Hassan, dia pandai duk pujuk orang, tuan-tuan. Saya dengan masjid lain, surau lain, Putrajaya tu 2-3 surau duk minta kat saya tak maulah, pasal saya tak larat kadang-kadang. Kerja banyak dia pejabat, dia baru tu Ustaz buat kuliah kat kami satu, Ustaz buat sudah. Ustaz bacalah kitab Bahrul Mazi, dia duk main geleng kepala. Saya kalau duk geleng kepala saya lemah tu ya. Sebab orang kampung kita kan, jenis duk geleng kepala ni, saya pun duk geleng kepala. Saya tak lepi. Dia kata bukan suruh Ustaz pi mana ada main surau kami ya. Pandai cakap dia ni, dia pergi hang.
Tapi yang kata Haji Hassan ni, dia Allahu Akbar, dia pandai dia guna apa saya pun tak tahu. Sampai saya pun boleh main kepada tuan-tuan malam ni dan memberikan tawaran untuk nak bersama dengan tuan-tuan baca kitab. Saya bukan nak mengajak, saya tak mengajak tuan-tuan, saya tak ada ilmu pun, cuma saya main untuk nak share. Saya tak mengajak. Tuan-tuan duduk ada depan saya ni lebih alim, lebih hebat daripada saya. Saya tak mau guna istilah mengajak. Saya nak share ilmu ni. Share ilmu yang Syekh Idris Al-Marbawi. Kita cerita sikit tentang Syekh Idris Al-Marbawi ni. Malam ni yang tu ya topik kita. Saya dah baca mukadimah hadis ni. Pasal apa? Pasal setiap jilid Syekh Idris Al-Marbawi. Dalam kitab dia Bahrul Mazi. Pasal apa nama kitab Bahrul Mazi? Bahrul Mazi tu cerita bab apa? Malam ni saya akan cerita tuan-tuan. Oleh kerana setengah tahun saya tak main, pukul 12 kita berhenti malam ni. Boleh? Setengah tahun Haji Hassan kata tadi, Ustaz, setengah tahun saya tak main, Ustaz. Saya kata betul ke? Betul. Oh iya ke? Dan apa yang saya cerita setengah tahun yang lalu, saya mengharapkan tuan-tuan memang tak pernah ingat satu pun. Yang tu je. Kan? Yang tu ya. Betul ya? Kalau saya ulang hal tu pun tuan-tuan duk angguk gitu. Tuan-tuan tak tahu pun benda apa. Melainkan kalau orang duk tengok live, ada jenis kita ni, oh tuan-tuan, risau saya main belah-belah bangi ni risau. Sebab jenis-jenis live ni kadang-kadang dia sebelum dia nak main mengaji, sebelum nak main kuliah ni, dia dah study siap dah. Dia kata okey, ustaz ni baca kitab apa, okey dia tengok balik bila last date ustaz ni main. Oh kata bulan lepas. Ustaz ni baca bab apa ni? Oh sampai sini. Okey. Tuan-tuan nampak? Kan dia pun main dia tengok ustaz tu ulang benda sama. Dia kata ustaz ni jenis tak study dulu. Yang tu yang takut tu. Hak jenis duk cakap dalam hati song-song tu takut tuan-tuan. Kalau jenis habang kat kita tak apa. Jenis dia duk tengok dia senyum sabar dengan senyum peli, yang tu takut. Dia yang tu dia bunyi kita takut langsung. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita tak tahu apa yang ada dalam diri dia tu. Kan? Tahu ustaz ni tahu lah, kata jenis dia pusing model hak sama, dia pusing aku dengar dekat 3 kali dah aku duk tengok live. Tapi dia cerita kat ustaz tu. Kalau cerita kat ustaz tu, saya rasa ustaz tu pakai tutup kitab mengajar tempat lain lah. Oh tuan-tuan, yang tu risau. Saya risau yang tu lah bila ada live ni. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, hadis ni Syekh Idris Al-Marbawi dia letakkan dalam setiap jilid dia dalam kitab Bahrul Mazi. Baik, mari kita mula. Saya nak baca sikit tentang mukadimah Syekh Idris Al-Marbawi ni. Dalam mukadimah dia dalam jilid 1. Dan kita decide di sinilah, insya-Allah di sini kita akan baca jilid 13. Jilid 13 Bahrul Mazi, jilid 13. Lagi apa yang ada dalam kandungan jilid 13, insya-Allah saya akan sentuh sikit. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Idris Al-Marbawi dia mulakan dengan setiap jilid dia dengan membaca, dengan menulis di sini Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, yang tu memang standard ulama. Dia meletakkan dalam kitab dia untuk dia nak ambil barakah. Barakah apa tuan-tuan? Barakah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata kullu amrin, Nabi kata setiap perkara zibal, setiap amalan, setiap perbuatan, setiap tulisan, apa-apa saja yang zibal ni maksud apa tuan-tuan? Maksud yang ada kebaikan. Tulis ni, buat kitab ni kebaikan ni. Setiap amalan yang ada kebaikan. La yabda'u aw la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Nabi kata kalau tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Aqta' ni maksud dia apa tuan-tuan? Ajzam. Aqta' ni maksud dia terpotong. Ajzam ni maksud apa? Terhapus. Terhapus daripada apa? Daripada barakah. Tuan-tuan naik motor mai ke surau tadi, sepatutnya waktu tuan-tuan bubuh Swiss di tempat dia, pulih Swiss tu nak tekan starter tu, Bismillahirrahmanirrahim. Pasal nak buat benda baik. Sepanjang tuan-tuan naik motor tu sampai ke surau, sehari nak balik rumah pula, waktu itulah barakah Tuhan bagi kepada tuan-tuan. Kita tak tahu barakah tu datang daripada mana, kita tak tahu. Sebab barakah ni satu benda yang menjadi rahsia Allah. Tetapi kebaikan demi kebaikan Tuhan bagi dekat kita. Kita tak tahu. Tuan-tuan nak ambil ayat semayang, Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dalam masjid, dalam surau kita ni, tak mengapai doa Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Tak apa doa tu. Sekurang-kurangnya dahulukan kaki kanan di mulut Bismillahirrahmanirrahim. Barakah tuan-tuan dapat. Allahu akbar tuan-tuan.
Simple aja. Yang kata hadis Nabi dia habaq macam tu ya kat kita. Nak buat benda satu amalan kebaikan, kalau kita selit dengan bismillah, Allah Ta'ala bagi barakah. Nak makan, Tuhan bagi barakah. Nak pakai baju, kita bismillah, Tuhan bagi barakah. Nak pakai seluar, kita bismillah, Tuhan bagi barakah. Yang tu tuan-tuan. Apa saja kita nak bercakap dengan orang, benda-benda yang baik, bismillahirrahmanirrahim, Tuhan bagi barakah. Allahu Akbar. Baik, dia mula dalam ni, dia kata bismillahirrahmanirrahim. Ini muqaddimah dia kata alhamdulillahilladzi manna 'alaiha bi fadlihil 'amim idh manna 'alaina bi Muhammadin afdalul khalq. Yang ni hadis ni, yang ni apa nama muqaddimah Arab dia. Baik, saya ambil yang Melayu dia ni lah. Dia kata adapun kemudian daripada itu, maka lebih dahulu aku masuk di dalam mengarang kitab ini, Syekh Idris Nabawi. Aku masuk dalam mengarang kitab ini dengan tawadhu' aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nombor satu, dia kata aku nak karang kitab ni pun berapa kali punya aku duduk bertawajuh kepada Allah, duk minta ke Allah supaya Allah Ta'ala bagi apa tuan-tuan sekalian, bagi kepada dia petunjuk. Macam kita nak mengaji ni, antara adab dalam mengaji ni apa? Baca doa nak mengaji. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina. Itu doa tuan-tuan, kita nak belajar ni. Pasal kita nak minta ilmu daripada Allah. Allahumma aftah alaina, ya Allah bukakan kepada kami hikmah ilmu. Wanshur alaina, yang ilmu tu boleh menjadi satu benda yang kami boleh amalkan, dia boleh masuk dalam badan kami. Min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin, kami nak gali ni yang kata khazanah ilmu-Mu ya Allah, bagi kat kami. Itu adab tuan-tuan. Kadang-kadang adab ni kalau kita tak ulang, kita tak peringat orang lupa macam tu aja. Mengaji 30 tahun, mengaji 40 tahun, tak ada benda apa yang dia ingat dalam hati dia. Pasal apa tuan-tuan? Pasal adab tak ada. Kita hantar anak-anak kita pergi sekolah dengan pakai baju sekolah, dengan pakai kasut sekolah, dengan bawa beg apa semua, masuk pukul 7.45. Itu adab. Sebab tu anak kita boleh. Sebab itu walaupun peraturan tu dibuat oleh manusia, tapi itu di antara adab untuk kita nak belajar. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Allahu Akbar. Baik, dia kata apa? Dia kata aku tawadhu' kepada Allah, aku minta kepada Allah, aku rendahkan diri aku, hina sangat aku di hadapan Allah. Pasal apa? Pasal ilmu ni bukan ilmu dia. Ilmu ni ilmu Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu ayat tu. Yang ayat itu para malaikat duk sebut kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhan kami maha suci Engkau, la ilma lana, kami tak ada ilmu apa, kami takkan pandai, kami takkan cerdik melainkan apa yang telah kamu ajarkan kepada kami. Tu tawadhu'nya tuan-tuan, yang kata malaikat ni. Memang betul lah, Tuhan yang mengalimkan mereka, Tuhan yang bagi ilmu kepada mereka. Dan dia kata apa? Dia kata dan aku pohon kiranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak salah untuk menerangkan sedikit perkataan ini kepada saudara-saudaraku. Makna dia apa tuan-tuan? Aku minta kepada Allah, aku nak cerita kepada orang, supaya takut dalam kita memberikan ilmu kepada orang ni ada tersilap. Dia ada satu istilah dalam bahasa Arab, dia kata sabqul lisan. Sabqul lisan ni apa tuan-tuan? Bila orang mula naik syekh, tu bahasa saya tu. Bila orang mula naik syekh, kadang-kadang dia bercakap ni, kita dengar, silap ni ustaz ni. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia sabqul lisan. Dia terlajak lisan dia tu. Dia nak cakap benda lain tapi pergi sebut benda lain. Saya dah 3 kali jadi tuan-tuan. Saya di Pulau Pinang dulu pun jadi. Waktu tu Mutiara FM, radio Mutiara FM panggil saya untuk nak buat rakaman tentang ibadah korban ni. Saya dah baca satu hadis, tapi hadis ni hadis dhaif hadis ni. Cerita kata apa tuan-tuan? Kata siapa yang berkorban, nanti binatang korban itu akan menjadi tunggangan. Tunggangan kita di akhirat nanti. Tu saya baca hadis tu. Saya pun entah macam mana dia jadi satu semangat dengan hadis ni, saya pun duk pergi hurai sakan lah dalam radio tu. Saya pergi kata lah, saya kata sebab itulah itik, saya kata apa nama ayam, saya kata kambing, saya selap pergi buh tu. Saya terlupa, saya tak sebut pun kambing tu, saya nak sebut itik, ayam, burung. Pasal itulah benda apa nama haiwan ni tak boleh dijadikan korban. Pasal apa? Kalau dia mai tuan-tuan, ketika mana syurga, kita pergi duduk atas dia pakai tak berjalan.
Saya nak cerita yang tu, semangat nak cerita, saya sudah pergi sebut. Pasal itulah itik, pasal itulah ayam, pasal itulah kambing, tak boleh jadi korban. Allahu Akbar. Rupa-rupanya tuan-tuan hak duk dengar radio ni, ingatkan muka soleh semua macam tuan-tuan kah? Dia duk tunggu ya, dia duk pegang apa nama jambang, tak ada jambang duk garu-garu, cantik dia kata ni bola tanggung kat aku memang duk tunggu ustaz ni jatuh dah. Dia kira jatuh dia akan smash saya betul-betul ya. Dia pergi telefon penerbit Mutiara FM tu, dia kata apa ni ustaz ni mau duk ambil tindakan dekat dia telah menyesatkan orang. Pola dah tuan-tuan. Saya sejuk kaki ni sampai ke lutut sujud. Waktu tu saya main di Ilim, main kursus di Ilim, penerbit rancangan agama telefon saya, ustaz, ada satu masalah sikit, ustaz tolong dengar saya masalah ni. Saya kata masalah apa kak? Waktu saya panggil dia kak, kacik, ingat sampai kelah. Waktu tu dia nak benjen. Kata ustaz tolong dengar ustaz ni rakaman ustaz ni. Saya kata okey tak apa, dia pun bagi saya dengar. Allah kak, memang salah. Saya dengar sedih pun saya tahu kata salah. Kambing tak boleh korban. Saya kata macam tu. Dia kata ustaz tolong ustaz, dia pula mau rayu kat saya, ustaz kau tak maulah di hujung servis kau ni jadi masalah, kau tak mau rekod, kau tak cantik. Allah, dia duk main mengadu kat kita tuan-tuan. Kursus hari tu pakai tak kursus kita. Saya fikir nak buat macam mana. Saya kata ni rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, ada orang yang sudah duk pergi tembak penerbit tu. Ustaz ni mau duduk ambil tindakan dekat dia. Kalau tak ambil tindakan dekat dia, kami tahulah apa kami nak buat kat dia. Tuan-tuan, orang haduk dengar kat kita. Tuan-tuan dengar, ingat semua haduk dengar kat kita ni mau dengar kita kah? Saya main surah ni duduk tu, saya duk perhati muka seorang-seorang ni. Ada muka jenis garang kat saya pun ada jenis tengok jam, kalau dia tengok slow tak apa, dia jenis lagu tu tengok jam tu duk tunjuk kata berhenti lah tu dekat Aisyah dah. Ada jenis macam tu pun ada. Risau tuan-tuan. Payah tuan-tuan duk senyum kat saya. Senyum tu kita tak tahu orang senyum ni macam mana. Tuan-tuan, saya pun buat macam mana, saya telefon penerbit tu, saya kata tak apa, saya kata lah ni kau macam ni, kau bagi kat saya satu slot. Dalam slot tu kita cerita bab korban apa semua ni, saya akan perbetulkan tarikh sekian-sekian yang saya ke udara, saya online tu, insya-Allah saya akan perbetulkan benda tu. Dia pun kata tak apa lah, kata kan, sebab benda tu saya pun dapat nasihat daripada Tok Imam Al-Ustaz Salahuddin Ghazali. Kalau tuan-tuan kenal, Imam Masjid Putra, dah pencen dah dia ni. Waktu tu dia jadi timbalan mufti Pulau Pinang. Saya telefon dia, saya kata ustaz, saya ada masalah ni. Dia kata masalah apa? Dah ustaz, saya sudah tersilap sampul lisan duk cerita kat dia apa semua. Dia duk gelak itu. Dia kata tak apa, tapi minta satu slot lagi, enta perbetul dalam slot tu tuan-tuan. Saya pun telefon balik kak tu, habang kat dia. Kak tu kata tak apa, saya akan bertemu dengan pengarah dulu, tengok pengarah nak kata apa. Dia pergi habang kat pengarah dia kata Allah biasalah itu ustaz-ustaz terlepas cakap tu duduk layan lah orang apa tu. Tuan-tuan, pengarah dia pula cool macam tu. Cantik tuan-tuan cerita dia. Tapi kursus dah habis lah, saya pun balik lah tuan-tuan itu. Allahu Rabbi, muslimin dan muslimat. Tuan-tuan takut tuan-tuan ni kita duduk bercakap ni, takut. Sebab itulah di antara salah satu amalan yang dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi, ni sahabat Nabi, dalam satu hadis, apabila kita duduk bercakap, jangan lupa bila habis percakapan, penghujung percakapan kita dengan orang, tutup dengan wal asri. Tu dalam hadis wal asri. Nak cantik lagi, kafaratul majlis tu pun lagi cantik. Tuan ingat tak? Ni saya duduk melawak dengan tuan-tuan. Tuan ingat ramai orang suka ke duduk melawak macam ni? Ada tak suka? Jadi ayat-ayat tu yang nak bagi suka tak suka ni bukan saya. Allah Ta'ala lah yang akan mencampakkan rasa suka, rasa seronok, rasa faham tuan-tuan dalam mengaji. Allah Ta'ala yang tu aja. Kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Saya balik-balik, saya duduk lah kita, saya pun subhanakallah muhamdika wal asri. Cukup. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan boleh kita nak? Sikit lagi. Baik, kemudian dia kata adalah kemudian daripada sudah aku mengaji kitab yang bernama Sahih Tirmizi. Tuan-tuan, kitab Sahih Tirmizi kita apa? Kitab hadis Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan pernah dengar nama Imam Tirmizi? Imam ni macam-macam, imam hadis ni ramai. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasai, Imam Ad-Darimi, banyak yang kata imam ni. Sahih Tirmizi ni tuan-tuan dia ada banyak nama. Yang kata Imam Tirmizi ni, kitab Imam Tirmizi, antara dia
Nama Imam kitab Tirmizi ni yang Syekh Idris Al-Marbawi ni dia mengaji, dia kata Sahih Tirmizi itu satu nama. Nama-nama yang lain dia itulah Jami' As-Sahih, Jami' As-Sahih juga Imam Tirmizi, hadis Imam Tirmizi. Yang tu yang disebut oleh Imam Al-Hakim dan juga Khatib Al-Baghdadi dia sebut dalam kitab kitab Jami' As-Sahih, maknanya kitab itu kitab Imam Tirmizi. Kemudian Imam Al-Kuttani, yang ni imam hadis juga, dia duk sebut Imam Tirmizi, kitab Imam Tirmizi ni adalah Al-Jami'ul Kabir. Dia tak sebut Imam Tirmizi, dia sebut Jami'ul Kabir. Dan nama yang masyhur adalah Al-Jami'ut Tirmizi. Tu nama masyhur. Yang tu orang tahu itu adalah kitab Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ni tuan-tuan sekalian, dia ni adalah kalau ikut kepada tempat dia, iaitulah di Tirmiz. Tirmiz di mana? Dia tengah-tengah di antara Afghanistan dengan Uzbek. Tirmiz. Kan dia adalah orang Parsi. Nama sebenar dia Abu Isa bin Muhammad Isa bin Saurah bin Sulami At-Tirmizi. Tirmizi itu dia ambil sempena nama kampung dia. Nama tempat dia Tirmiz. Tuan-tuan nak buat nama. Nama tuan-tuan, nama haji sekian-sekian kan. Al-Bangau, Bangau pula dia buh. Nak buh Bangi tadi nampak Melayu sangat. Al-Bangau, Al-Bangau tak? Bangau tu apa dia? Bangi punya. Kacau tuan-tuan sekalian. Ada nama jenis tu kacau. Carilah nama hak elok sikit. Okey. Tu, lepas tu dan Imam At-Tirmizi ni juga dia lahir pada 824 Hijrah. 824 Masihi bersamaan dengan 209 Hijrah. Dia wafat pada 892 Masihi, 274 Hijrah. Dan dia bermazhab Syafi'i, Imam Tirmizi ni. Dia umur 70. Umur 70 dia buta. Ada dua riwayat kata dia buta pasal apa. Yang pertama kerana dia banyak mengarang kitab dan melihat kitab. Rupanya duk tengok kitab selalu tuan-tuan sekalian, buta mata rupanya. Pasal tu tuan-tuan jarang duk tengok kitab. Takut buta. Kan? Ayat ni kira pakai sampai ke mati yang tu ya. Kata ni tak tengok kitab ke ustaz buat kitab, apa tak ada kitab ah? Hang tak dengar ke ustaz kata awak nak jadi serupa Imam Tirmizi ke? Oh, ayat tu tuan-tuan tulis yang besar tu. Awak bersiapa Imam Tirmizi? Dia sampai buta mata duk tengok kitab. Hang mau buta, aku tak buta, aku umur awal, umur muda lagi dia kata. Oh, kemai tuan-tuan. Kan? Dan yang kedua, pasal apa dia buta? Kerana waktu malam dia rajin duk menangis. Rupanya yang kata air mata ni dia tajam rupanya. Kita duk menangis selalu tuan-tuan sekalian, dia boleh bagi buta mata kita. Kan dia buta. Dan guru kepada Imam Tirmizi ni adalah Imam Al-Bukhari, guru dia. Guru dia adalah Imam Muslim. Tu imam besar tu. Guru dia adalah Imam Abu Daud. Guru dia adalah Imam Imam Qutaibah. Guru dia adalah Imam Ishaq. Tu guru dia, ulama-ulama hadis ni. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Tirmizi ni yang kita nak baca ni apa tuan-tuan sekalian? Kita nak baca ni adalah kitab Bahrul Mazi. Yang Bahrul Mazi ini dia memperincikan hadis Imam Tirmizi. Tu maksud dia macam tu. Bukan nak baca apa nama Jami' Tirmizi tu yang tu besar sangat. Jadi kita baca hak mana yang hak ringan sikit. Ringan ni apa? Iaitulah kitab Bahrul Mazi. Bahrul Mazi ni kitab yang ringan yang akan kita baca. Tuan-tuan, Bahrul Mazi ni Syekh Idris Al-Marbawi ni saya berhabis apa nama bacaan dia. Kita berhenti ukur 8:37 baik. Syekh Idris Al-Marbawi dia kata apa lagi? Dia kata bila aku duk mengaji kitab Sahih Tirmizi, sudahlah jatuh di dalam hatiku berahi. Berahi ni maksud apa tuan-tuan? Dia rasa seronok. Ayat ni ayat orang tua pakai, orang lah tak pakai dah. Kata saya tengok ustaz berahi, hang mampu saya. Ada tak ni ayat berahi kalau dulu boleh pakai lagi. Ayat berahi lah. Rupanya tuan-tuan ada benda yang boleh guna dulu, lah tak boleh guna. Kan? Jangan tuan-tuan duk guna ikut dan tuan-tuan ya. Syekh Idris Al-Marbawi tak apa lah dia guna, dia kata aku duk baca kitab ni aku berahi, dia kata. Kita kata Syekh Idris ni pun penin juga. Adakah dengan kitab berada nafsu? Kacau. Kan? Dia tak ada bini ke? Dia tanya macam tu pula. Kan, berahi ni maksud apa tuan? Dia rasa lazat, dia rasa seronok bila duk dengar, duk baca hadis Nabi ni. Tuan-tuan, hadis ni kalau kita baca, kita faham, memang kita nak mencari kefahaman. Allah Ta'ala akan bagi kita seronok untuk nak baca. Dan kita baca ni pula seolah-olah kalau menceritakan tentang kepribadian Nabi, macam Syama'il Muhammadiyah.
Dia cerita tentang Nabi, rambut dia macam mana, badan dia macam mana, senyum dia macam mana, lebarnya dada Nabi. Bila duk baca, tuan-tuan, seolah-olah macam Tuhan dia visualkan Nabi di hadapan kita. Kita duk tengok, nampak macam tu. Bila nak dapat macam tu, tuan-tuan, ketika mana kita menjejakkan kaki pi ke Raudhah, kita duduk dalam masjid, kita akan tengok makam Nabi. Waktu tu teringat Syama'il Muhammadiyah yang kita baca. Nabi ni nampak dia orang yang senyum. Nabi ni kalau berjalan dia bongkok sikit, dia rajin berjalan cepat. Nabi ni dia akan suka jumpa orang, dia bagi salam dulu. Kita nampak yang kata emas, pagar emas makam Nabi tu tergambar, yang kata wajah Nabi tergambar, yang kata sosok tubuh Nabi. Sebab tu kita mengaji hadis, rasa lazat benda tu. Kan? Dia kata apa? Dia kata saya sudah berahi, dia kata. Saya rasa lazat. Bila duk belajar Sahih Tirmizi ni dan suka kepadanya oleh aturannya, pasal Imam Tirmizi dia atok dalam hadis lebih kurang 4215 hadis yang ada dalam kitab Imam Tirmizi ni. Dan hadis tu teratok bermula daripada hadis innamal a'malu binniyat. Dia atok hadis ni sampailah last hadis tu, sampailah hadis 4000 lebih tu. Last hadis tu cerita tentang apa? Cerita tentang tafsir Quran. Atok, dia bagi atok cantik. Orang boleh faham. Dan kemudian dia kata lagi di sini, dia kata kenyataan dalam hadis itu dia merangkumi semua hukum syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan beribu-ribu bab dan hadis serta diikutnya tiap-tiap hadisnya keterangan imam-imam mazhab tu. Dalam Imam Tirmizi ni yang Syekh Idris nak buat sangat kitab ni, nak terjemah sangat kitab ni, pasal apa tuan-tuan? Pasal bukan sahaja dia bawa main hadis Nabi, tapi dia bawa keterangan imam-imam nak bagi kita faham. Dan imam tu bukan hanya Imam Asy-Syafi'i, dia bawa main pandangan imam mazhab lain. Tetapi yang asah yang dia pegang dalam kitab ni, dia meletakkan qaul ashab. Maksud dia pandangan Imam Syafi'i apa dia? Bila orang dengar macam tu, tuan-tuan, orang faham, oh patutlah pun aku duk pergi Mekah, aku duk tengok orang semayang tak sama dengan aku. Ada orang semayang yang angkat takbir letak atas perut, ada orang semayang letak atas dada, ada orang semayang letak bawah pusat, ada yang orang tak qiyam pun, Allahu Akbar, duk sengak, Allahu Akbar. Kita tak qiyam tu, kita balik duk sembang di Surau Bangi ni. Kita kata payah juga kalau orang jahil pergi buat umrah. Orang kata pasal apa Haji? Dah dia kata semayang apa? Depa ni jenis duk berdiri, duk tengok Mekah. Depa ni geng matahari punya geng kot. Yang tu adalah mazhab dia. Dia tak angkat apa semua tu. Bila kita baca hadis, oh rupanya ada. Yang Nabi ni ada satu ketika Nabi takbiratul ihram tu tanpa mengangkat tangan. Ada mazhab dia. Jadi kita faham tak tuan-tuan? Kita menghormati orang tu. Ini yang kata dalam kitab Jami' Tirmizi dan diterjemahkan dalam Bahrul Mazih. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata lagi di sini, dia kata jangan bicara lagi pada sanad hadis ini. Sanad ni maksud dia apa tuan-tuan sekalian? Maksud dia yang meriwayatkan dan juga martabat hadis tu. Yang tu semua boleh pakai. Semua boleh pakai. Walaupun ada hadis yang dhaif, dia akan cerita hadis tu hadis dhaif. Tuan-tuan, hadis dhaif dia tetap hadis. Dia lebih kuat daripada kata-kata ulama. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia hadis. Kita dengar dhaif, kita tolak tu, tak boleh. Sepakat ulama kata apa? Kalau dhaif kita boleh beramal dengan fadailul amal, cuma tak boleh jadi hujah saja. Boleh faham tuan sekalian? Baik. Kemudian dia kata apa? Dia kata bukan main lagi. Kita nak berhenti lah kah? Kita bagi laluan dulu kah? Bagi laluan dulu. Okey. Saya kira nak wallahu alam lah. Tapi tuan-tuan tak seronok pula kan? Okey. Kita bagi laluan kepada Azhar Aisyah, silakan. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الله أكبر الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله مقاما محمودا الذي هو عده Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan lagi tuan-tuan sekalian. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Dia kata dan kepada aku tiap-tiap kali aku mengaji dan mengadap guruku hadirat sahibul fadilah maulana murabbi arwahana al-ustazul akbar Syekh Muhammad Ibrahim Sammaluti min hayati kibaril ulama al-Azhar Syarif. Ini nama kepada Syekh Idris Mabawi, nama tok guru dia, tok guru hadis. Nama tok guru hadis dia iaitulah Muhammad Ibrahim As-Sammaluti. Kan dia ni kulit agak gelap sikit orang Mesir. Dia duduk mengajar. Dia ni antara min kibar. Kibar ni tuan-tuan orang besar. Al-Azhar min kibar yang ulama besar ni. Itu makna dia kibar yang ulama. Ulama Azhar Syarif ni dia duduk mengajar hadis. Dia kata di sini Syekh Ibrahim ni, kata Syekh Idris Mabawi dia mengaji kat Syekh Ibrahim ni. Dia kata aku duduk mengaji kepada guru hadis yang masyhur itu, yang mana guru tu duduk mengajar berpuluh-puluh tahun dah di Jami'ul Sayyiduna Husain, dekat dengan Masjid Husain, iaitulah masjid dekat dengan Mesir. Ditulis tang ni cucu Rasulullah, masjid cucu Rasulullah lah, masjid apa nama dekat Mesir tu, dekat jalan Khan Al-Khalili kalau tuan-tuan pernah pergi sana tu, di kota Qahirah Mesir, dekat Azharus Syarif. Dia kata bila aku belajar sudahlah aku berasa minum madu. Dia kata madu pula dah, tadi berahi ni madu pula dah pasang lah ni kan. Dia kata aku berasa minum madu, aku rasa manehnya duk mengaji yang kata hadis ni. Dan dengan kerana itulah bersungguh-sungguh aku tiap-tiap pagi aku pergi menerima padanya dengan ketiadaan lugu. Lugu ni maksud apa? Aku kalau rasa malas sikit-sikit aku tak layan malas aku. Aku kalau rasa badan ni macam tak apa nak sedap sikit aku tak layan. Tuan-tuan, kita kadang-kadang kita layan kan.
Bini kata, bang malam ni tak pergi masjid ke? Itulah dia berasa macam tak bersedap badan. Dia berasa tu. Ada sikit-sikit rasa tu memang ada. Tapi dia duk layan. Tuan-tuan pakai tak pergi sungguh lah masjid ni. Sebab kita duk layan. Kita main sikit-sikit macam tu, main malas. Jangan layan. Tu mana dia lugu. Lugu ni jangan duk layan benda tu. Dia kata aku tak layan walaupun ada main tak larat dan sebagainya. Aku tak layan, aku terus. Iaitu kemudian daripada khatam mengaji Sahih Tirmizi kepadanya, kepada Syekh Ibrahim, dengan beberapa banyak ulama yang mendapat syahadah tinggi dan rendah, dan beberapa ratus murid Al-Azhar yang mengaji dengan Syekh Idris tu. Pakai duk khatam dah kitab tu. Bila khatam kitab tu, kemudian manakala aku pulang ke rumah, tiadalah lagi berpaling aku, melainkan aku jalankan batang kalam aku di tepi sahifah. Ambil tulis terus. Apa yang dia ingat tu dia mula tulis dah, tuan-tuan sekalian. Habis-habis mengaji dia mula tulis. Sebagaimana yang aku ingat dan aku faham daripadanya, berikut dengan sedikit-sedikit perkataan Imam Syafi'i. Aku ambil perkataan Imam Syafi'i sikit, ambil perkataan Imam Nawawi sikit, ambil perkataan Imam Qastalani, Ibnul Arabi dan juga yang lain-lainnya. Aku ambil, aku cantumkan pandangan mereka. Aku buat kitab Bahrul Mazi ni. Ni Syekh Idris buat ni. Tuan-tuan, orang Melayu tuan-tuan. Tuan-tuan duk dengar Syekh Idris Al-Marbawi ni. Tuan-tuan tahu dia ni orang mana? Dia ni orang Perak, orang Kuala Kangsio. Kangsa. Orang Kuala Kangsar, Lubuk Merabau. Tuan-tuan pernah dengar Lubuk Merabau? Dia ada dua. Satu Lubuk Merabau dekat Kedah. Tu kira game Painai punya Lubuk Merabau tu. Kira cakap siam tu. Kalau tuan-tuan pi Kenuri sana ni, tuan-tuan pun tak tahu apa. Aku duduk di Thailand ke duduk di Kedah ni. Kira cakap siam ya. Prom-pram yang kata Lubuk Merabau ni. Satu di Kedah, satu di Perak, Kuala Kangsar. Kalau tuan-tuan keluar tol Kuala Kangsar tu, tuan-tuan masuk sebelah kanan, tuan-tuan akan berjumpa sekolah kebangsaan Idris Al-Marbawi belah kanan. Pi depan sikit, masuk belah kiri. Dia ada Masjid Jami' Al-Marbawi. Tu masjid sempena nama dia lah tu. Dan belakang tu dia ada makam Syekh Idris Al-Marbawi. Tuan-tuan pilah ziarah kalau tuan-tuan lalu ke tu. Kan? Saja-saja nak ziarah tak ada lah. Kalau jam lah masuk lagu tu. Lalunya lagu tu lah. Jam teruk jalan keluar api. Oh, dia kata ustaz dah sebut jom kita pergi ziarah makam ni. Lepas tu duduk berdoa di makam pula. Ya Allah Syekh, tolong saya bagi tak jam pula dah. Apa serabut betul. Kan? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan. Yang kata Syekh Idris, dia Lubuk Merbau. Jadi Al-Marbawi tu diambil daripada Lubuk Merbau. Nama tu Marbawi tu. Sebab tu tuan-tuan jangan duk bubuh nama Bangi pi tukang bangau pula. Oi, kacau. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian dia kata apa? Dia kata apa yang aku buat ialah semata-mata ikhlas aku. Bagi aku mengharapkan wajah Allah, keredaan Allah Ta'ala, kerana aku nak mensiarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggikan kalimatullahi hiyal ulya. Pasal aku buat ni pasal apa? Aku nak kembangkan Islam ni kepada orang. Yang tu aja. Tak ada niat aku. Tuan-tuan, memang betul. Zaman dia duk buat ni, Syekh Idris Al-Marbawi ni, dia meninggalkan kita, kalau dia hidup lagi lah ni, umur dia lebih kurang 132 tahun. Syekh Idris Al-Marbawi. Dan dia lahir pada pada tahun 1893. 1893 dia lahir tu di Misfalah, Mekah. Mak ayah dia duduk di sana. Kemudian balik main Ipoh, balik main Kuala Kangsar. Duduk di situ. Dan dia meninggal pada 1987 baru ni ya. Dalam keadaan waktu tu umur dia baru 94 tahun. Tuan-tuan, dia duk tulis kitab ni. Zaman tu bukan macam zaman lah. Zaman lah tulis kitab, tulis apa sikit, kita publish kepada orang. Duit duk turun serupa dengan hujan. Lah ni tuan-tuan. Zaman dulu bukan ada apa, tuan-tuan duk buat tulis. Dan kitab Bahrul Mazi ni, lah ni je baru orang duk cari. Dulu orang tak cari kitab Bahrul Mazi ni. Haji Ismail ke Pekan Rabu, kalau tuan kenal, dia buat tu yang kata kitab agama di Pekan Rabu tu. Ni Bahrul Mazi ni dia beli berapa jilid daripada Mesir, dia letak sampai berhabuk tuan-tuan sekalian. Tak ada orang cari pun. Lepas tu bila dengar kata Datuk Samsuri duk baca kitab ni, Ustaz Kazim duk baca kitab ni, dia pergi cari dia. Pergi cari dia duk minta ni, yang kitab-kitab ni, kitab Jawi ni duk minta. Lepas tu merata kedai agama ni kalau kata beli Bahrul Mazi je mesti laris punya. Pasal apa? Tuan-tuan, orang dah bola baca dah. Pasal kita nak baca sendiri, kita tak arti. Jadi kalau kita dengar orang baca, kita duk semak, kita faham. Sebab bahasa yang digunakan oleh Syekh Idris adalah bahasa lama punya bahasa. Kadang-kadang tuan-tuan tengok bau waw mim, itulah bumi dan itulah bom.
Macam seorang-seorang dia kata, hendaklah kita hidup sejahtera di atas bom. Mampu pergi cari bom, pergi duduk meletup. Bila meletup tu dia ni kitab punya pasal. Dulu saya duduk teringat siapa? Almarhum Datuk Ismail Qamus kan. Dia kata kap lam dalia, dia kata. Sebenarnya nak cerita keldai. Diharamkan makan keladi, dia kata. Padahal bini dia ada buat sayang keladi di rumah. Dia balik-balik apa hang buat mengenai haram. Hang tak tahu ustaz baca semalam ni haram makan keladi ni. Bini kata haram makan keldai lah, keldai. Bini kata keldai yang pada muka hang. Oh tuan-tuan, kitab tu. Jadi bila baca, saya suka baca kitab jenis kitab lama ni. Kalau baca, dia ada Rumi, Nur Aini Abu tu dia ada buat Rumi tu. Tapi bila saya baca Rumi, dia tak apa nak zoom tu. Baca Jawi ni dia kata syok lagi tuan-tuan. Dia kata syok baca Jawi ni. Ada hari tu saya duk fikir apa fa mim ya lam ya. Tuan-tuan duk fikir apa dia ni, pemelai lah apa. Bukan dia, rupanya family. Family tuan-tuan. Tuan-tuan ingat Syekh Idris tak arti bahasa Mudih kah? Allah, saya duk baca lah. Nanti kita akan jumpa family dalam jilid 13 ni insya-Allah. Okey. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tuan-tuan. Saya nak ambil 2-3 minit lagi. Saya tak mahu macam baru ni Al-Kausar, baru ni saya berhenti 9 lebih tu. Rupa-rupanya saya kuliah dekat 1.5 jam. 1.5 jam, tapi orang Kausar dia tak bangkit pun. Saya tak tahulah tak bangkit pasal memang kaki tak tahu kaki kanan kaki kiri dah, saya tak tahulah. Kan duduk tu pakai duduk terus lah, kami sekali tak bangkit dah, pakai anak angkat cempung bola kereta ya kata. Memang tak boleh jalan dah, krem teruk dah, saya tak tahulah. 1.5 jam tuan-tuan. Lepas tu tialah saya tak bangkit, tak lari apa semua. Jadi tuan-tuan, kalau saya buat 1.5 jam tuan-tuan lari kah? Soalan tak lari Ustaz, cuma kencing teh kapet. Kata ni pasal tukang kapet baru, pasal kencing banyak lah ni. Ustaz main duk ceramah panjang kan. Baik. Kemudian dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, ni last sekali ayat dia, saya ringkaskan. Dia kata, aku buat kitab ini segala saudaraku yang tidak tahukan di dalam bahasa Arab, dan pohonkan kepada Allah kiranya manfaat bagi umum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Sahih Tirmizi, kitab bahasa Arab. Jadi untuk nak memudahkan kita orang Melayu ni tuan-tuan yang tak faham bahasa Arab, dia terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Syekh Idris Al-Marbawi ni tuan-tuan, kalau kita mengaji agama daripada dulu lagi, salah satu kamus yang pasti orang agama miliki kamus apa? Kamus Al-Marbawi. Kamus Al-Marbawi. Tuan-tuan, pergilah tanya pondok mana-mana tu mesti ada punya kamus Al-Marbawi. Sebelum dia nak ambil kamus apa nama Mu'jam Al-Wasit ke apa semua, kitab-kitab lain apa semua Munawir ke apa, kamus Marbawi tu saya Allah Ta'ala bagi kepada saya pun ya nak cerita kat tuan-tuan pun berasa sebab ya. Sebab saya pergi ceramah baru ni di Keledang Jaya Ipoh. Pergi ceramah di situ, habis ceramah pengerusi masjid tu mai bagi kat saya 3 kitab. Satu kitab tafsir, satu kitab apa nama kitab fiqh, kitab lama ni. Satu kitab tafsir, kitab fiqh, satu lagi Qamus Al-Marbawi, bahasa lama, cetakan mula-mula sekali. Kira bahasa tu pun, kira Johor pun dia tulis tu, dia tulis bahasa Melayu lah tu. Johor pun Johore, betul ada tanda atas tu. Bahasa lama sungguh. Kan? Bahasa lama semua tu. Johore tu lah. Kita baca Johore lah. Padahal Johor. Macam tu lah bahasa lebih kurang. Lepas tu ada sign pula Syekh Idris Al-Marbawi. Pen sign dia. Saya kata, saya panggil Bami dekat dia ni pengurusi surau nama Azmi, pengurusi masjid. Saya kata, Bami, siapa bagi ni? Dia kata, Ustaz, ni ada hadiah untuk Ustaz ni. Cucu Syekh Idris Al-Marbawi bagi kat Ustaz. Oh, Allahu Akbar. Saya kata, mana cucu dia? Dia tunjuk cucu tengah rumah yang sunat bang dia, pakai baju warna kuning, nama Minhat cucu dia tu. Saya kata, saya nak jumpa. Saya pun tuan-tuan pipi, saya kata, saya nak peluk sikit. Saya duk baca kitab Tok Wan dia. Saya kata, ni cucu dia. Dia peluk saya. Saya kata, ni apa ni? Saya kata, apa ni? Dia kata, tak, sebab duk tahu, duk tengok ustaz duk baca kitab Barul Mazi. Dia kata, jadi saya hadiahkan ni khazanah Tok Wan saya. Dia kata kat saya. Allah tuan-tuan, Masya Allah. Saya bawa mai sampai ke sini ni. Dua ada ni nak tunjuk kat kawan-kawan. Saya dengan Datuk Samsuri pun baik jugalah. Saja kita tangkap gemang, kita pergi hantar ambil ke dah. Dia kata, Datuk ni, saya ni lebih advance daripada Datuk dapat ni. Dia pun terkejut. Kan? Tuan-tuan, Allahu Akbar. Saya tanya dia, saya kata, kitab banyak ke? Dia kata, banyak. Dia kata, anak-anak Syekh Idris Marbawi, kebanyakan dia meninggal kecil. Dan tak ada orang yang melangsungkan ilmu dia. Melainkan menantu dia Syekh Maknuk.
Syekh Maknok tu bersakit. Syekh Maknok kan ada lagi. Perak dulu pernah jadi yang di-Petua Majlis Agama Islam Perak, Syekh Maknor. Dia ni sebenarnya dia ni menentu kepada Syekh Idris Al-Marbawi. Menentu dia tu lah yang duk mengajak pun. Lepas tu Minhad ni kata apa? Dia kata keluarga kami ni kitab Tok Wan tu ada beratus lagi di rumah tu. Kalau tak ada siapa ambil, dia akan jadi rapuh. Tuan tahu kertas lama, bila lama-lama dia akan jadi keras, dia rapuh. Bila rapuh dia patah, dia hancur. Siapa yang berasa nak mengajar, boleh mengajar, mainlah ambil kitab Tok Wan ni, mengajarlah. Dia kata banyak kitab Tok Wan. Tuan-tuan, bukan Bahrul Mazi saja Syekh Idris Marbawi buat ni. Tafsir dia buat Syekh Idris Marbawi. Lepas tu fiqh pun ada, macam-macam yang kata kitab Syekh Idris Marbawi ni. Banyak. Tadi tak ada orang nak mengajar benda tu. Sebab pasal apa tak ada orang nak mengajar? Pasal orang tak sempat belajar dengan dia. Pasal Syekh Idris dia bukan duk ajar orang, dia kerja tulis dia. Kan? Baik. Dan Syekh Idris Marbawi dalam ni dia kata apa? Maka dengan kenyataan yang di atas tadi, lagi akan datang aku namai kitab aku ini dengan nama Bahrul Mazi. Bahrul Mazi li syarhi mukhtasar Sahih At-Tirmidzi. Tu nama dia tu, Bahrul Mazi. Apa maksud bahr? Bahr maksudnya lautan. Mazi ni apa tuan-tuan? Mazi ni madu. Sebab dia mengaji ni dia rasa sedap. Sebab ilmu hadis ni seperti lautan dan dia manis. Kalau kita faham betul-betul, manis seperti mana madu. Sebab tu dia buat nama Bahrul Mazi. Baik tuan-tuan, Syekh Idris Marbawi sikit lagi saya nak sebut tentang dia. Mungkin kita akan cerita pada kuliah kita akan datang, kita akan lebih detail sikit lah Syekh Idris Marbawi ni. Dan dia juga kelebihan dia apa tuan-tuan sekalian, ketika dia adalah orang yang pertama sekali kerajaan Malaysia yang iktiraf untuk dinobatkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah peringkat pertama. Lah ni berapa puluh lah tuan sekalian tokoh Ma'al Hijrah ni. Dia nombor satu sekali. Waktu Malaysia baru buat tokoh Ma'al Hijrah tu panggil dia. Kan waktu tu Menteri Agama almarhum Datuk Hamid Osman. Kan pergi jumpa dia di Mekah tu. Dia jenis Syekh Idris ni dia duduk di Mesir. Duduk di Mesir. Ada nama tempat dia Medan Gish, nama tempat dia tu. Dia asal pada Midanu Jaishun. Tapi orang Mesir, dia jim dia tak sebut ni, dia sebut ga. Kan kalau jannah dia sebut gannah tu orang Mesir tu. Kan saya duk melawak dengan kawan-kawan je, saya kata kami semua masuk dalam jannah tapi hampa tak masuk dalam jannah. Pasal apa kami tak masuk dalam syurga pula? Dia marah kat saya. Pasal hampa masuk dalam gannah lah. Kan dia tak sentuh, dia ni lah macam Hadrami lah. Hadrami kan perkataan qaf tu dia sebut go tu. Itu Hadrami. Kan jadi Mesir tu gitu. Jadi Syekh Idris Al-Marbawi ni tuan-tuan sekalian, dia Syekh almarhum Datuk Amir Osman pergi jumpa dia. Kata panggil dia balik mai apa semua. Dia tak mau tuan-tuan. Allah nak dapat, dia tak mau yang kata nak dapat tokoh Ma'al Hijrah tu. Zaman 1986 kalau tak silap saya. Dan zaman tu tuan-tuan nak bagi kat dia pula 40,000 kan kata tokoh Ma'al Hijrah ni. Zaman 1946 40,000 banyak mana tuan? Waktu tu 40,000 sakan tu. Kan nak bagi kat dia, dia tak mau semua tu. Dia kata saya buat ni bukan pasal saya nak nama, saya tak mau dia kata. Tapi oleh kerana duk pujuk juga, dia balik mai juga. Bila dia balik tuan-tuan, ketika mana dinobatkan dia, orang ramai nak jumpa dia, nak tengok siapa dia Idris Al-Marbawi ni. Pasal orang tak pernah tengok, orang nak mengaji kitab dia saja. Bila orang nak tengok dia tuan-tuan, penuh yang kata dewan tu. Lepas tu bila dia sebut nama dia apa semua, dia pun ambil dia suruh dia bercakap. Dia tak mau bercakap. Masya Allah, dia tak mau berucap langsung. Kita kalau orang tak pergi berucap, marah kita. Dia tak mau berucap. Sampai saya kata kalam qalil, cakap sikit lah, cakap sikit. Dia tak mau, dia kata dia tak mau. Tapi oleh kerana dah nampak macam majlis tu nak jadi kelang kabut kalau dia tak buat, tentatif tu dia jadi terabang lah. Dia pun pergi jalan pelan-pelan. Orang duk tengok ni tuan-tuan, orang bawah pakai duk tengok. Ni Syekh Idris ni, dia ni adalah pahlawan Melayu. Pasal dia fahamkan orang Melayu, fahamkan agama ni kepada orang Melayu dengan menterjemahkan bahasa Arab ni. Orang boleh faham agama. Dia pergi kat mic dia, Assalamualaikum warahmatullahi, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tu ya, saya yang bukan Syekh Idris ni pun sampai kelah tak habis lagi duk bercakap. Syekh Idris ni sikit aja orang dengar tuan-tuan, ni ketat dada ni, Masya Allah.
Ulama besar tuan-tuan, ilmuwan, yang mana ilmu dia ni seperti lautan. Tiba-tiba orang minta dia bercakap, tawaduknya dia bercakap sikit je, dia tak mau cakap banyak-banyak. Oh tuan-tuan, lepas tu tak dia berhenti. Saya ni lah kan, itu ayat tuan-tuan, itulah tuan-tuan tu ada tu ayat tu. Dia tak berhenti pukul 9 lah. Okey, saya berhenti lah ni sebab tengok muka tuan-tuan pun dah jadi muka apa satu macamnya muka. Kita berhenti dekat tu. Baik tuan-tuan, insya-Allah bulan depan kalau ikut kuliah saya pada hari Khamis minggu pertama setiap bulan. Cuma tuan-tuan bagilah sikit kat saya pasal saya nak balik kampung kan, ni kena hari Khamis ni kan, nak raya pula ni, nak raya korban apa semua, saya pun tak ada nak pergi liga lembu kan. Jadi bagilah excuse sikit, insya-Allah kita postpone kuliah kita pada tarikh-tarikh yang lain dalam bulan ni lah, dalam bulan 6 insya-Allah. Dan kita akan membaca kitab Bahrul Mazi jilid 13. Bahrul Mazi jilid 13. Tak apa, saya tak mau cerita lah ni. Waktu ni saya cerita bulan depan lah, insya-Allah. Okey, dalam kuliah kita yang akan datang. Okey, apa intipati kepada Bahrul Mazi jilid 13. Okey tuan-tuan lah? Boleh tuan-tuan lah? Okey, baik, kita berhenti dekat tu. Saya minta maaf tuan-tuan. Yang ni yang pertama dan terakhir saya bisa berhenti pukul 9. Lepas ni sama-sama Isya saya berhenti terus. Okey? Sama-sama azan saya berhenti terus lah. Kesian kat tuan-tuan. Tuan-tuan tadi kerja, lepas tu memang mengaji pula lah pukul 9 tak balik lagi, kuliah ustaz tak habis lagi. Kan kira ilmu duk masuk telinga kanan duk meleleh, telinga kiri duk keluar mai dah. Jadi kita berhenti awal insya-Allah lepas ni. Okey. Baiklah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.